Bertemu lagi dalam Bicara Agro. Kali ini nak menguji analisis air. Di saat kita keadaan banjir, bila berlaku banjir di kawasan ataupun di kawasan ternakan kita, ada pelbagai lah. Yang ini berlaku pada saya dekat rumah ni, di mana terpaksa menutup bekalan elektrik, pam air, pam aerator ataupun pam oksigen. Jadi kita analisis air cuma yang ini. Yang ini selepas banjir lah. Selepas banjir, video ini selepas banjir. Kira-kira dalam 2 minggu. Cuma yang ini saya tutup dalam sistem RS, pergerakan air ulang-alik. Saya tutup pam tersebut. Tapi saya kekalkan aerator ataupun oksigen, pam oksigen. Dalamnya cuma air tak bergerak dalam masa 1 hari. Jadi kita tengok, kita uji analisis air. Adakah kandungan keperluan air dipatuhi ataupun tidak? Jom. Kita uji dulu dengan seperti biasa. Kita uji pH. Tapi sebelum saya nak uji analisis air, saya menggunakan ini untuk mic. Jadi wireless, boleh bergerak jauh-jauh. Okey, untuk rakaman ni terpaksa dibuat, biasa saya buat dekat belakang. Bukan set tu. Cuma terpaksa buat depan sebab sebenarnya di arah hujan. Kita di saat banjir ni dan juga di saat yang hujan tak menentu, tak apalah, itu cerita lain. Okey, saya menggunakan mic wireless ini untuk dipakai di handphone. Okey. Analisis saya kita mulakan biasa dengan pH. Okey, sebelum saya nak mulakan dengan uji air ni, saya maklum beberapa perkara. Yang tadi saya nak maklumkan mengenai saya tutup pam untuk pergerakan air RAS ulang-alik selama 24 jam. Oksigen saya kekalkan. Saya masukkan juga sebelum ni, saya masukkan bakteria. Ada video sebelum ni. Bakteria daripada Biofloc Booster. Dan juga saya masukkan, saya uji sebelum tu, sebelum saya uji bakteria tersebut, saya uji pH. pH saya dapat rendah daripada 6. Rendah pada mana? Jadi saya masukkan kapur iaitu dolomite sebanyak 1,5 kg untuk lebih kurang isi peda air 800 liter. 1.5 kg. Jadi kita kena uji adakah memberi kesan dengan penutupan pam aerator, pam air ulang-alik dengan kadar dolomite sebelum ni pH 6. Adakah berapa kita dapat? Kita akan uji semua tu. Okey, kita mulakan biasa. Kita akan mula dengan pH lah. pH warna biru ni adalah pH yang rendah. Dikatakan kurang daripada 7.4 lah ke bawah. Sampai 6 hingga 7.4. Kita tes yang biru dulu. Jadi seperti biasa kita uji menggunakan API test kit ataupun yang ini saya guna master test kit sebab saya nak uji 4 sekali. Saya tak uji DO. Okey, 3 titik cukup. Okey. Goncang mengikut yang disyorkan seminit. Ataupun kita biarkan seketika dalam beberapa minit. pH, dan kita akan uji amonia. Sebab banyak soalan yang diterima daripada saya dalam mengenai amonia. Amonia meninggi menyebabkan ikan mati dan sebagainya. Atau adakah ikan mati disebabkan amonia tinggi? Atau amonia ikan mati disebabkan oleh faktor-faktor lain. Jadi sebab itulah anda kena sentiasa uji keperluan air menggunakan API test kit ini, ataupun dan juga menguji melihat kepada keadaan ikan itu sendiri. Selain daripada kita uji air, kita tengok ikan. Kadang-kadang kita tak nampak penyakit. Penyakit ikan ni juga satu faktor disebabkan oleh kematian ikan. Bukan hanya kandungan keperluan air. Keperluan air itu baguslah. Terutama sekali keperluan air terawat. Okey, amonia. Adakah amonia yang saya dapat ni yang kita nak harap bawah 4 ppm Okey. Amonia ada 2 seperti biasa.
Solution 1, solution 2. 8 lah. Okey. Kita biarkan seketika, kita goncang, tengok menu ah. Ada menu katakan 1 minit. Goncanglah seminit. Goncanglah sendiri ya. Goncang seminit. Lama Kemudian disebabkan oleh RAS, saya akan test nitrit. Seperti saya beritahu tadi, saya masukkan bakteria menggunakan satu produk nama brand produk itu adalah Biofloc Booster. Ada bakterianya. Dan bakteria dalam RAS saya masuk adalah bakteria Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nitrosomonas menguraikan amonia kepada nitrit, Nitrobacter menguraikan nitrit kepada nitrat. Dua-dua bakteria itu mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi bila anda beli itu, kita pastikan anda tahu bakteria apa yang digunakan dalam bahan produk tersebut. Okey. Mengapa kita uji nitrit? Sebab kita nak tengok adakah bakteria yang kita masukkan itu berfungsi. Sebab bakteria ni juga simbiosis sebenarnya. Simbiosis bertindak semula jadi dalam air dengan fungsinya. Cuma adakah bakteria yang kita masukkan itu berfungsi dengan baik. Jadi kita kena test. Sebab tu kena test juga nitrat. Sebab kita masukkan bakteria, kita nak pastikan dia benar-benar berfungsi. Benar-benar berfungsi. Bagi kita tahu. Atau bakteria yang kita masuk tu tak mencukupi ataupun dia tidak membiak dengan apa yang kita harap, ataupun kita perlu masukkan lagi. Banyak tu dia punya fungsi-fungsi API test kit ni. 10 Okey. Nitrat juga ada 2 botol. Okey. Sebab saya terpaksa buat dengan cepat lah. Cepat. Sebab suasana di sekeliling ni kurang selesa sikit lah. Terpaksa menyempit diri ya. Sebab hujan. Okey. Kita letak dulu nitrit dengan nitrat sebab dia baru tergoncang. Kita tengok. Untuk bila kita buat analisis, kita kena pastikan ada panduan dia. Buku ni kena ada Buku ni sentiasa kena ada. Jadi kita dah berapa lama dah kita buat tadi untuk pH. Jadi kalau tengok pH ni, ini warna dia. Mungkin dalam video ada tak nampak dengan jelas, tapi sebab tu anda kena tengok depan anda. Mata anda yang ini paling kurang 7.2 nak mengkehala ke 7.0 7.2. Untuk pH 6.5 hingga 8.5. Tapi kalau kita dapat 7.8 the best lah. Sebab memang 7 ni adalah sifat air yang neutral. Tapi pH akan berlaku kenaikan turun naik disebabkan oleh berlakunya penguraian. Jadi anda kena kawal juga pH. Jadi bila saya letak yang dolomite dengan jelas, sekarang ni saya dapat sebelum ni 6. Mungkin sebab pH ni kat buku ni ada 6. Mungkin saya rasa kurang daripada 6. Tapi sekarang ni dengan dolomite tersebut dapat membuktikan juga boleh meningkatkan pH daripada 6 ke sekarang 7.0, 7.2. Okey kan? Itu kita nak. Okey, pH. Okey, ngam. Simpan. Okey, amonia. Yang ini yang banyak diperkatakan. Ini amonia. Kalau nampak ni agak gelap. Tapi kita tak boleh tengok secara begini. Kita kena tengok secara panduan manual. Bacaan dia. Jadi kalau saya dapat ni di antara 2 hingga 4 ppm. Tapi banyak pada 2
ppm. Okey, 2 ppm. Bagi saya, sebab bila saya dah buat lama ni, kita jangan tengok kepada carta ni sebagai panduan, amonia ni sebagai panduan. Kita tengok gelagat ikan juga. Gelagat ikan. Sekiranya ikan anda aktif, walaupun 4 ppm, ikan aktif dan sebagainya, beri makan dengan baik dan sebagainya, ini menunjukkan bahawa amonia telah terurai. Cuma kemungkinan dengan keaktifan tersebut berlakunya rembasan najis dan sebagainya dengan cepat dan menyebabkan amonia itu ada dalam air. Dia turun naik lah, lebih kurang macam tu. Penguraian berlaku tapi turun naik. Okey. Tapi amonia saya dapat setakat ni untuk saya, seperti saya beritahu, spek yang saya beritahu, saya tutupkan air ulang alik dia. Saya dapat 2 ppm. 2 ppm. Ikan aktif. Okey, nitrit pergi kepada 1 ke 2 ppm. 1 kepada 2 ppm. Bagi saya 2 ppm, bawah 2 ppm tu baiklah. Baik. Cuma okey, ini kita tengok dua ni lah. Kita tengok dua ni nanti ya. Cuma sekiranya kalau dapat 0.5, 0.25 adalah lebih baik daripada sekarang 1.0, 2.0. Kerana inilah kita akan menentukan bahawa bakteri yang kita masukkan tadi bertindak dengan baik ataupun tidak, ataupun bakteri telah berkembang dan sebagainya lah, berlakunya penguraian nitrit. Dan akhirnya bakteri ini adalah bakteri Nectrosomonas. Jadi adakah Nectrosomonas bertindak dengan baik dan tidak. Jadi daripada nitrit akan menukar kepada nitrat, yang ini adalah Nitrobacter. Kalau tengok sini, dia adalah kepada, sebab sekarang waktu agak gelap sebenarnya, dah petang, lewat petang. Saya boleh nampak lebih kurang antara 10 ppm ke 20 ppm. Tapi banyak kepada 10 ppm. Anda nampak gelap, tapi sebenarnya adalah agak cerah kepada 10 ppm. Okey. Ini menunjukkan bahawa bakteria yang saya masukkan itu belum berkembang dengan baik. Tapi sebenarnya air kejenihan air yang agak baik. Agak yang baik. Cuma mungkin dia turun naik di segi pergerakan air. Mungkin disebabkan oleh saya tertutup pergerakan air tadi. Sebab kena ingat, fungsi dalam RAS ada satu filter, iaitu biofilter, di tempat di mana kita membiak bakteria. Bila saya tutup pergerakan air, aliran air ulang alik, apa yang ada dalam tangki ikan itu tersebut sahaja yang berfungsi, bakteria dalam tu. Jadi walaupun dalam 24 jam dia masih berlaku penguraian, tapi mungkin tidak optimum sebab tidak berlakunya pergerakan air. Sekiranya berlaku pergerakan air masuk kepada perumah dia, biofilter, di situ akan berlaku lagi penguraian yang lebih cekap lah, dan optimum. Itu the best lah. Sebab itulah pergerakan air kita kena tengok juga kesan dia untuk sistem RAS. Saya cerita ni sistem RAS, saya tak nak banding dengan sistem-sistem tenaga yang lain. Ini kita khusus pada RAS, pematian, sebab saya suka menguji sekiranya berlaku keadaan begini, apa akan dapatan yang diperolehi. Jadi secara umumnya, yang saya perolehi dari segi dolomite, okey, dapat meningkatkan pH yang kita nak 7.2, 7.0. Amonia kita kena buat sesuatu, walaupun kita dapat 2 ppm, tapi setakat ni keaktifan ikan masih baik dan sebagainya, masih kita boleh dipertingkatkan lagi ya. Semua ada bakteria sedang berkembang, ataupun macam saya sebut dia, spek saya RAS tu saya air ulang alik ataupun pump saya tutup 24 jam. Nampak kesannya. Dan juga kepesan pada nitrit dan juga nitrat. Okey, dapat sesuatu? Sebab saya suka buat pematian kerana pelbagai situasi akan berlaku, tak sama. Tak sama, situasi anda dengan situasi saya juga tidak sama. Sebab saya menggunakan RAS, menggunakan 100 gallon air untuk 2 tangki bersama dengan sistem RAS untuk 10 gallon filter. Mungkin anda filter anda lebih besar, perumahan anda lebih banyak dan sebagainya, penggunaan bakteria anda. Jadi semua adalah mempunyai peranan masing-masing. Cuma yang pentingnya adalah konsep dia. Konsep itu adalah penting. Di mana kalau konsep yang baik, yang betul, dapatannya adalah sama. Yang pentingnya adalah kita membuat mencuba. Bila kita DIY, kita dapatkan suatu SOP kita sendiri, dan itulah kita punya dapatan untuk projek-projek seterusnya.
Bagaimana? Pematian memang melecehkan, namun dia adalah memenuhi keperluan apa yang kita nak, mengesahkan keperluan kita nak menggunakan API test kit. Dan satu lagi, kita kena uji juga DO water, sebab sebelum ni saya pernah uji DO water. Jadi saya tahu DO water dalam menggunakan 4 aerator yang kuat ni, saya dapat 6 ppm. Sebab oksigen memang perlu tinggi dalam air, terutama sekali dalam isi padu dengan kepadatan ikan dengan isi padu air juga berperanan dengan kandungan oksigen terlarut dalam air. Jadi semua itu berkait, dia tak boleh berdiri satu. Cuma oksigen tinggi akan menyebabkan ikan aktif, ikan slasher, selain daripada penggunaan bakteria ataupun semula jadi dalam air, penukaran amonia nitrat dalam air, dan juga penggunaan bahan-bahan lain secara organik ataupun semula jadi. Seperti saya guna untuk meningkatkan pH, saya guna dolomite, kapur pertanian. Secara semula jadi, semua ini dapat kita lakukan secara apa yang ada di sekitar kita lah. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi.